menerima sumbangan tersebut. Begitulah beberapa perkara pengumuman pada pagi ini. Dan kita ada juga produk halal biomil di kedai kita semua Israel ini di bawah Jawabah ni, satu susu keluaran produk yang dibuat oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, hari ini dengan sebab dekat dengan bulan Ramadan dan kerajaan kita setiap tahun bila mari bulan Ramadan kita bagi ayat-ayat tertentu daripada Quran untuk ditadaruskan di seluruh negeri Kelantan. Tahun ini kita ambil ayat daripada surah Al-Hasri. Tuan-tuan yang ada Quran tu buku surah Al-Hasri. Surah Al-Hasri ini dia nombor dia 59. Surah yang ke-59. Apa nama ni, kalau kira juzuk apa tu. Surah Al-Hasri ayat 59 kita ambil pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hujung ada 10 hujung sekali ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Lebih kurang 10-15 ayat belum daripada tamat surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا wahai Tuhan ajarlah kepada kami kau yang kami masih jahil, wa zakirna ma nasina, dan tolong ingat semula kepada kami kau yang telah kami lupa. Allahumma rabbi shrah li sadri, ya Tuhan angkatlah dadaku, wa yassir li amri, dan tolong mudahkan semua kerjaku, wa hlul 'uqdatam min lisani, dan tolong membawa kataan-kataan simpul lidahku, yafqahu qawli, supaya dapat faham kataku. Allahumma arhamna bil Quran, wahai Tuhan berilah kepada kami rahmat melalui Quran, waj'alna imaman wa nuran wa rahmah wa hudan wa rahmah, dan tu jadi Quran ini menjadi hidayah bagi kami dan menjadi tu imam bagi kami dan mensalurkan rahmat untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itu bunyi ayat-ayat yang akan kita tadaruskan di seluruh Kelantan sepanjang bulan puasa. Dan belum daripada mari Ramadan, membaca dulu, tambah-tambah dengan tafsir yang telah disiapkan dalam buku yang akan dibagi-bagi pada seluruh Kelantan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu mula ayat. Quran turun dari langit khusus untuk manusia. Dan manusia sendiri itu dibagi tiga: mukmin, kafir dan munafik. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Arab, tak kira apa pun, dibagi tiga. Kalau kita duk bagi lah ni, bagi apa rakyat Melayu, Cina, India, Asia ni, kerja kita orang tak reti. Orang tak terpakai kerja. Orang tak ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup merayau, merabuk di muka dunia. Kalau kita benar-benar orang yang bergantung dengan Tuhan, kita ketepikan masalah Cina Melayu, tepikan masalah Arab tak Arab. Ialah kita utama ialah mukmin, kafir, munafik. Dan usaha kita supaya kita ni jadi mukmin, tak saja jadi kafir, tak saja jadi munafik. Mukmin nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita sebut, dan sekali lagi kita baca dah tadi, al-mu'minul muhaimin. Mukmin makna dua makna. Kalau kita duk pakai hari-hari ni, al-mu'min maknanya orang yang beriman. Dan bila nama Allah Ta'ala, maknanya yang memberi keamanan punya dan memberi keimanan pada manusia punya. Kita orang Melayu, sama ada kita ni Melayu ke Cina ke India, hanya satu kebetulan. Ambo orang Melayu, betulan tu nenek Melayu. Kalau ambo tak nenek ambo Cina, ambo jadi Cina, tak ada masalah apa. Kalau kebetulan ambo ni orang asli, maka ambo orang asli. Kalau kebetulan tak nenek asli, supo yang berlaku. Kalau kita duduk kelas-kelas ni, kita orang tak pandai. Orang tak ada hubung kait dengan akhirat. Ya akhirat kelak tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira Tok Said, tak kira apa, kaya tak kaya, raja tak raja, rakyat tak rakyat, semua sekalinya terletak di atas mukmin atau tidak. Kalau mukmin dia ke syurga. Kalau tidak mukmin sama ada munafik atau kafir ke neraka. Nak balik semula ke dunia bukan masa dia, habis masa dia. Sebab kita orang tua nak balik semula jadi muda tak boleh. Sampai di akhirat tu dah kubur sudahlah. Bila masuk dalam kubur nak naik semula atas darat, nak semaya semula nak apa, karut semua sekali. Ini sebab tu dah tahun ni kita di Kelantan ni kita ambil ayat ni untuk ditadaruskan pada semua rakyat Kelantan di setiap jadian Kelantan khususnya. Baik, kita balik pada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang mukmin. Semua orang mukmin, mung ni Arab ke, Melayu ke, Cina ke, asalkan mukmin, dengar aku nak ayat. Kata siapa dia? Kata Allah. Ya ni kalimah ya dalam bahasa Arab makna wahai. Orang Melayu panggil wahai. Ya, kata ya digunakan untuk memanggil. Dalam sastra Arab dia panggil huruf nida, panggil. Kalau kita orang Melayu panggil kita panggil weh. Orang kita Kelantan panggil weh. Arab panggil ya Muhammad, ya Fatimah, ya Osman, ya Ali, Masyarif semua sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segala orang mukmin. Tak kira bangsa apa pun, aku sebagai Tuhan mungkin dengar panggilan aku. Benda apa kena ayat pertama sekali, ittaqullah. Mungkin takwa pada Allah.
Ittaqullah ni terlalu banyak dalam Quran. Dan hari-hari Jumaat begini, bila semaya Jumaat, Tok Khatib beri khutbah, maka Tok Khatib beri wajib sebut ittaqullah. Kita panggil rukun khutbah Jumaat. Rukun maknanya perkara-perkara mustahak yang disebut. Puji Allah, selawat ke Nabi, pesan kepada manusia supaya ittaqullah, baca ayat Quran sebagai rujukan teks kita, dan doa pada semua orang Islam seluruh dunia, tak kira Muslim Cina, Muslim Arab, Muslim Melayu, itu tiga perkara. Jadi ittaqullah yang dibaca oleh imam-imam hari Jumaat seluruh dunia Islam ni, ambil pada sini lah, ittaqullah, mungkin takwa pada Allah. Apa arti takwa? Pertama sekali dari segi bahasa, ittaqu ni ambil daripada perkataan waqa. Dalam kita anak-anak kita mengaji bahasa Arab, dia panggil ilmu saraf. Waqa, yaqi, wiqayah. Daripada waqa menjadi eutaqa, daripada eutaqa menjadi ittaqa. Waqa makna pelihara. Bila kita jaga diri kita daripada panas, sejuk, daripada kuman, daripada gajah rimau ke, maka kita panggil waqaitu nafsi, saya kawal diri saya daripada bahaya. Ittaqu ni maknanya mu kena kawal. Ittaqullah, mu kena kawal dirimu, jaga dirimu daripada neraka aku. Depanmu ni ada neraka. Mu percaya tak percaya, mu punya pasal, tapi ini kerja aku, bukan kerja mu. Kalau kira projek kat syurga neraka ni, projek aku, bukan projek kerajaan, bukan projek syarikat, bukan projek siapa, projek aku. Bila aku nak buat neraka, bila aku buat neraka dan aku buat syurga, mu siap dirimu daripada mengelak daripada neraka. Itu makna ittaqu. Ittaqu makna ij'alu wiqayatan minan nar. Mungkin kena cari halangan, kena cari kita panggil ni kalis. Kalau kereta kalis peluru semua sekali itu, baju kalis peluru, kita juga diminta kalis daripada api neraka. Itu makna ittaqullah. Jadi sama ada kita sedar atau tidak, nak cari harta cari, tapi jaga jangan jadi harta kamu nanti bawa pada neraka. Nak cari ilmu, nak cari pangkat, nak cari nama, nak cari pengaruh, fadhal, selo, tak ada apa. Barang ini terbuka untuk manusia. Tapi biar tentu segala harta pangkatmu cari ini boleh kawalmu daripada neraka. Dan tak ada kawalan neraka lain pada turut Nabi Muhammad SAW. Tak ada profesor yang reti, tak ada tok guru yang faham, tak ada ibu bapa yang boleh sebut lain daripada turut Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah tiap-tiap kali Tok Imam sebut ittaqullah, hendaklah tuan-tuan semua takut pada Allah. Dia tambah lagi perkataan, iaitu dengan mengeja apa yang Tuhan suruh dan meninggal apa yang Tuhan larang. Itu makna ittaqullah. Itu so. Kemudian wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Ittaqullah ni sebagai pelapik kata. Tiap-tiap perkataan yang penting dalam Quran ni semua dia mula dengan ittaqullah. Lepas pada ittaqullah tu wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Tiap-tiap seorang kena perhati benda apa yang dia telah kirim untuk esok dia. Ini baitul qasid. Benda hak Tuhan nak rakyatnya ialah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Tiap-tiap seorang. Nafsu ni kita bermakna orang. Tak ada bahasa lain dalam Melayu kita ni. Orang ke, benda menyawa ke. Mu ni nafs. Tiap-tiap manusia dia panggil an-nafs. Nafs maknanya benda yang ada ruh, benda ada nyawa. Tak kira Cina, India, Melayu, orang asli, orang Eskimo mana sekalipun, semua sekali nafsu. Dan satu cerita masyhur, masa Rasulullah SAW sedang duduk beramai-ramai, lalu mayat seorang perempuan Yahudi. Mayat tu mayat perempuan Yahudi diusung untuk nak pergi tanah lah agaknya. Maka Nabi bangun bagi hormat. Sahabat-sahabat tegur, ya Rasulullah, dia kata innaha yahudiyah. Mayat tu bukan mayat kita, mayat orang Yahudi. Yahudi ni musuh tradisi Islam. Nabi kata innaha nafsun. Yahudi pun orang, dia kata. Yahudi pun orang. Ini asas pengajian Islam. Asas ilmu Islam ialah tiap-tiap manusia mesti dihormat. Kafir tak kafir, mukmin tak mukmin, fasik tak fasik kena hormat. Kerana dia ni orang nafsu. Hormat kafir ada hormat cara dia. Kita Islam ada hormat cara kita. Alhamdulillah di Kelantan ni telah buat benda gitu. Bila kita buat sistem kifalah, dan kifalah ni memakan duit banyak, tuan-tuan semua dekat 1 juta sebulan. Apa nak bagi duit pada orang-orang hak kita panggil wasi, orang-orang mati ni. Kita boleh berlaku. Cina, Melayu, faham apa hak semayang tak semayang, kita boleh berlaku. Kerana orang ni rakyat saya berlaku.
Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Tiap-tiap seorang kena perhati benda apa yang dia telah kirim untuk hidup esok. Esok ni bukan esok sungguh. Hari ni hari Jumaat, esok hari Sabtu. Maksud esok sini kiamat. Kiamat bahasa Arab. Dan kita bahasa Melayu pun guna kiamat. Kiamat mana qama yaqumu qiyam. Qiyamah. Qiyamah mana duduk diri. Bila kita bangun duduk diri, kita panggil qiyam. Seperti dalam sembahyang kita bangun Allahu Akbar, kita diminta takbir kita minta qiyam. Qiyam makna berdiri. Hak esok, hak kiamat esok kita panggil kiamat. Kiamat maknanya semua orang bangun belakang. Hak mana mati zaman tu ada gitu, pas kau mati hari ni, esok lusa 10,000 tahun lagi tak kiamat, boleh hari lah kubur tu bangun cacat belakang. Ini kena yakin, kerana kita beranak pun kerana Allah, kita keluar daripada perut mak kita kerana Allah, dan kita boleh duduk lela ni, amak boleh kecek, adik kakak boleh dengar, semua ni Allah belaka. Bukan kerana nasi kita, bukan kerana ubat kita. Kalau kita hidup ni kerana nasi juga, orang kedah tak mati, muka fikir muka berat banyak negeri dia mati juga. Doktor tak mati sepatutnya muka ubat banyak, tapi mati juga. Dan artinya makan minum semua ni ikhtiar kita panggil. Nak hidup alhamdulillah, mati pun alhamdulillah. Jadi akhirat kelak Tuhan kata besok tiap-tiap seorang mesti bangun cacat berlaku. Lelah ni kita bangun cacat dah, tapi kita akan mati. Ambo akan mati, adik kakak akan mati, tak tahu ambo dia mati bila, adik kakak mati tak tahu. Tapi bila mati gak, orang panggil tak nyawa pakai usung berlaku. Pergi kubur berlaku. Kita dah sekurnya bila masuk dalam kubur tu tak ada lah kita. Dah hidup balik. Tiap-tiap seorang mesti hidup balik. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah dah aku buatmu, dalam perut tanah juga aku tanammu, dan daripada tanah juga aku tarikmu keluar. Akhraja yukhriju nukhriju. Daripada tanah aku heretmu keluar. Mu nak duduk tak ada, aku heret keluar. Ini bahasa Quran yang begitu sekali orang mencuri hati kita. Kesimpulannya, lepas pada mati maka hidup balik. Bila hidup balik, mu nak makan, mu nak minum, mu nak rumah tangga, nak gapo, mu nak ambil dua nak barang ni. Atas dunia ni bila kita nak makan, kita buat kerja. Habis tak ada sangat, curi, boleh makan juga. Curi, merokok, menyamuk, boleh makan belakang. Tapi di akhirat kelak, bila bangun kubur nak makan, nak curi tak boleh dah. Nak curi apa dia? Beras tak ada dah, piti tak ada dah. Nak curi apa? Curi amalan. Amalan mana boleh curi? Dunia lah ni pun. Kita nak cari kesihatan macam mau masuk hospital. Allah, kalau boleh ada suara segar tu lebih pinjam mata kawan. Tak nak pergi ceramah malam tak boleh dah lah. Tak boleh wis tabuk. Nak pinjam kesihatan ya, nak punya segar sikit. Semalam nak pergi ceramah, janji ceramah tak boleh kita. Jadi akhirat kelak nak curi tak boleh, nak merokok tak boleh, nak menyamuk tak boleh. Ketika tu mun buat mana? Nak makan. Nah, sebab itulah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Tiap-tiap seorang yang kena perhati benda apa dia telah kirim untuk esok. Artinya hidup kita atas dunia ni secara otomatik benda ni jalan semua untuk esok. Ambo duk kecil, adik kakak dah dengar semua dekat kiri. Email lah yang kita panggil, email semua. Kalau ambo duk kata saat ni pergi dah di akhirat. Bila pergi ke akhirat tu Tuhan terima atau tidak, tu masalah kita. Kalau kita buat lillahi ta'ala, Tuhan terima. Kalau kita buat tidak lillahi ta'ala, Tuhan tak terima. Jadi akhirat kalau mana-mana orang yang apa ni buat kerja lah ni kerana Allah Ta'ala boleh pahala. Dan akhirat kalau adalah aset kita, nak makan, nak minum ada belakang kerana kita buat benda berpahala. Hamba ngajar ini, adik kakak duduk cacar. Kalau hamba buat lah ni kerana Allah Ta'ala boleh pahala. Adik kakak tinggal rumah tangga mari hari ni lillahi ta'ala nak mengaji agama berapa boleh pahala. So yang keduanya, bekal kita akhirat ni setengah orang fikir semaya bank ya, semaya bank poso kita panggil ni kau itu je lah. Dah semaya bank poso ya kita buat lillahi ta'ala boleh pahala berlaku. Nyaku ko, jual ko, apa lagi cedung ko, mengajar ko, mengaji ko semaya, tapi syaratnya kena dengan Tuhan Tuhan. Semaya sekalipun kalau tak kena kehendak Tuhan dibuat. Fawailul lil musallin alladzina hum ma'an salatihim sahun. Sebuah neraka aku cadang kat orang semaya. Fawailun lil musallin, sebuah neraka aku cadang kat orang semaya. Kalau tak semaya tu tak ada masuk debur lah. Kalau semaya sendiri pun kena cek lagi, kena tapis lagi. Semaya kerana aku kau semaya kerana ria kau, kerana semaya pada duduk saja kau tu orang pergi balas pergi sama. Ataupun semaya tapi kedekut hangit.
wa yamna'un dal ma'un. Sebuah neraka aku cadang kepada sembahyang tapi perangannya kedekut hari. Aku tak boleh masuk syurga. Sebab tu kita panggil sembahyang ni berhubung kait dengan masyarakat. Kita nak sembahyang alhamdulillah, tapi perangai kena baiki, jangan kedekut. Kedekut pula kedekut barang hak tak habis, al-ma'un. Kita kedekut barang ma'un. Ma'un ni barang orang panggil barang tak haus, barang tak habis. Bagi kita kata bisa punya sadak mentai, punya gapo sambal ko, punya goreng ko, punya gapo lagi lipa ko, hak tak habis. Hak tak habis kedekut juga. Hak habis saya kira hak tak habis kedekut juga. Natan itu yang kata nak smart aku. Ini semua ni sebab itulah nak perhati wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin. Dan tiap-tiap seorang kena perhati benda apa yang diterima untuk besok. Kesimpulannya hak benda kita buat hari-hari ni kita boleh jadikan amal ibadat. Betul seperti kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini bacaan ayat Quran yang diminta kita baca dalam waktu iftitah. Bila takbir Allahu akbar, belum pada baca Fatihah kita diminta buka mulut, iftitah kita panggil, dia doa ketika itulah kita baca wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati, lepas tu ujung tu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semaya aku, haji aku dan aktiviti hidup aku. Segala gerak kerja hidup aku pergi kedai, aku nak pergi kedai jual daun pisang, pergi kedai jual telur, pergi kedai jual berapa lagi, jual sayur berapa ni, semua pergi kerja, pergi kedai jual barang, niat nak cari rezeki halal, balik makan anak bini apa semua sekali kita boleh pahala. Akhirat kelak kita boleh tengok, ni hak mungkin jual itu, jual sayur, hak tanah lillahi ta'ala, pitih orang menjual barang secara harga kita panggil harga berpatutan, tidak mahal, tidak murah. Kadang kalau salah orang tinggal cucu berapa kita simpan, takut dia mari balik pula esok kita beri semula. Ni semua ni kerja-kerja gini walaupun susah kita pitih orang tinggal cucu bagi seorang mujur lah, tapi baik kita orang Islam kita kira pitih orang. Kalau aku balik aku boleh pahala. Pitih dengan pahala ni jauh biru gua pitih lebih berguna pahala, kerana pitih ni beli tak dunia boleh, akhirat kalau nak beli dengan pitih tak ada orang, tak ada kedai nak terima duit. Ya ada ialah terima pahala akhirat. So wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ulang sekali lagi wattaqullah. Ayat tu ulang dua kali ittaqullah, lepas tu mai pula wattaqullah. Naklah menggerung pada aku, hati-hati dengan aku, buat apa saja aku suruh, tinggal apa saja aku larang. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kerana Allah ni, aku yang bernama Allah ni khabir. Khabir kita panggil dia ni pakar, reti, bijak. Aku ni bijak benar terhadap perbuatan kamu hak sahih, hak batin aku reti benar tu yang kata. Sebab itulah sebagai gerak kerjamu kena berlandas pada ittaqullah, takwa pada Allah Taala. Para hadirin semua, takwa pada Allah ni dan kesiapan yang kita kena buat untuk hari esok ni dari segi politik amo sebut acak kali itu. Orang yang mengatakan agama lain politik lain ni orang tidak takwa pada Allah. Agama lain politik lain, siapa dia ajar dia dalam Quran ni segala apa yang sifat politik, ekonomi, pentadbiran negeri, perang, damai, peperangan, perdamaian, apa saja segala hijau manusia semua sekali termasuk di bawah wa mahyaya. Aktiviti hidup aku ialah untuk Allah. Itu kita baca dalam sembahyang, bukan royak tu imam, royak tu makmum, royak Allah Taala. Kita sembahyang belum pada sembahyang, ambil sembahyang, buang hadah kecil, hadah besar, najis kain, buang belakang. Kita ada belak. Dia ada Allah akbar tegak, telefon ring nak poket tak boleh kata apa. Kerana kita dengan Tuhan, kita tak ada orang dah. Ketika tu kata inna salati, sembahyangku, wa mahyaya wa nusuki, haji aku, wa mahyaya, aktiviti lillahi ta'ala. Bapa yang kita asingkan agama daripada politik. Pertama, Nabi Muhammad sendiri menjadi ketua kerajaan, menjadi Perdana Menteri berapa tahun, tapi dia ni menguasai Perdana Menteri bagi seluruh dunia, bukan lagi Arab saja. Dia terlibat dengan ekonomi halal haram, reba tak reba, ihtikar tidak ihtikar, pinjam rokok, semua ada hukum dari Islam. Maka dia terlibat dengan ekonomi, terlibat dengan politik. Dia juga memegang negeri, mengatik pun dia, wasbah pun dia,
pegang uluk pedang pun dia, pegang tombak pun dia. Dan Nabi kita Muhammad SAW bila dia nak baca khutbah, dia pegang tangan dia kemudian nak panah. Kalau lo ni ada F16 ke berapa panggil, dia soft dah pegang N16. Kita sini pegang tukar panjang, tak boleh buat apa sekarang dalam matem, tak boleh pasal tukar karut kita panggil ni, tukar tradisi. Tengok orang Kristian pegang tukar tinggi, kita pegang tukar tinggi kata. Padahal tukar kata dua tukar tu lah kita diminta pegang waktu baca khutbah, waktu berkhutbah, bukan baca khutbah, waktu berkhutbah. So jadi pada orang asingkan agama dan politik, tadbir ekonomi tidak agama politik, tadbir sosial tidak agama dan politik. Baik, dia mau tadbir dengan apa dia? Kepada orang yang menyatukan Islam dan politik, arti dia tadbir dengan nama Islam. Bila kita asing Islam daripada ekonomi, kita nak guna apa dia? Nak guna sebagai ganti daripada Islam, nak guna nafsu kita. Nafsu dia bang, nafsu kawan lain, perjalanan habis dunia. 10 orang nafsu. Nafsu tidak boleh dijadikan panduan. Kerana nafsu ni fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafsu ni kerja dia bui dua gelombang jahat dan gelombang baik. Hak baik keluar daripada nafsu, hak jahat keluar daripada nafsu. Dan hak jahat diletak nombor 1, fujur. Taqwa nombor 2. Jadi kalau kita tadbir negeri ekonomi kita, sosial kita melalui nafsu, maka neraka dah ujung jatuhnya. Kerana nafsu memanglah nafsu lah bawa jahat. So kalau kita tadbir dengan agama lain, tolak Islam, ekonomi sosial kita guna agama lain, artinya kita tidak mengaku Nabi Muhammad ni khatamul anbiya. Nabi Muhammad ni wajib iktikad bahawa dia ni Nabi. So lagi tambah lagi khatamul anbiya, Nabi penyudah dah, tak ada Nabi lain datang ke dunia lepas Nabi Muhammad. Marilah kiamat jauh mana lagi sekalipun Nabi Muhammad berlaku. Marilah dunia jauh mana sekalipun, Quran inilah khatamul anbiya wal kutub. Kitab dari langit habis kat Quran, Nabi dari langit habis kat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tadbir ekonomi politik dengan agama lain, arti kita tidak iktikaf, kita tidak iktiraf Nabi Muhammad ni Nabi khatamul anbiya, ada lagi Nabi lain. Hak ni lah kita panggil kafir pun. Qadiani yang jadi kafir, Bahai yang jadi kafir, entah berapa lagi ni semua sekali berpunca daripada dia tak mengaku bahawa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Ada lagi Nabi lain. Kita secara senyap-senyap pun macam mengaku juga bahawa Nabi Muhammad tidak Nabi khatamul anbiya, ada lagi agama lain yang kita tadbir ekonomi kita. Dua, sama ada nafsu atau tu agama lain atau tu adat Islam. Tiga semua ni tak boleh jadi bekal akhirat kelak. Akhirat kelak bangun di kubur tak ada bekal kita, kerana kita tolak Islam. Dan Islam ni kullu la yatajazza. Islam ni jenis benda yang walau banyak sekalipun dia tak boleh pecah. Dia kena la yatajazza, tak boleh pecah sepupu. Apa kita kata beli kereta, sebut beli kereta, orang tak beli tayar ya, orang tak beli steering ya. Saya nak beli kereta tapi nak steering ya. Saya nak beli kereta steering campur dengan kosen. Aku tak panggil kereta, panggil kuda kayu lah. Kuda kayu lah, kereta lain. Kereta ni kena beli belakang, steeringnya, tiupnya, tayarnya, asap dia tu habis kena beli belakang, baru apa panggil kereta. Bagaimana sebut kereta ni kulun la tajazza, satu kul yang tidak boleh asik-asik ketika Islam. Islam ni fi silmi kafah, udkhulu fi silmi kafah, mungkin masuk dalam Islam kafah semua sekali. Sebab itulah pada orang yang mengatakan agama dan lain, ilmu ini ilmu sesat. Dan kita bila kita sembahyang kita baca waladhdallin, ya Allah berilah pada aku jalan betul, tak mau jalan sesat. Dalam banyak-banyak sesat ialah mengasing ke politik daripada Islam. Wattaqullaha innahu wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ini tak benar-benar gini ni kalau tidak Tuhan beritahu kita tak terfikir benda ni. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum. Yang kedua, yang ketiganya, jangan jadi serupa orang lupa pada Allah. Atas dunia ni ada orang lupa pada Allah. Kalau kita tak lupa, alhamdulillah lah. Tapi Tuhan raya ada orang lupa kat aku. Kalau melupa kat aku, akhirnya aku turun bala azab aku. Azab aku ni ialah bukan azab banjir kemarau dak. Azab aku ni aku melupakan dirimu sendiri. Melupakan aku, akhirnya mu sendiri tak ingat ke dirimu. Mu tak kenal diri, orang Melayu panggil.
Orang tak kenal diri ni berpunca daripada tak kenal Allah. Diri kita ni, apa dia kita? Habis tinggi kita sebut, saya ni Muhammad bin Abdullah, saya ni Sulaiman bin Daud, rakyat Malaysia, rakyat Kelantan. Itu biasa kita guna untuk kenal diri. Dan kalau polis tanya mana kad, kita buat terbit kad. Kad dia apa ni? Kenal diri. Kad kenal diri maksudnya nama, bin, bangsa, apa lagi, rakyat mana. Itu kita sama kita. Istilah kita sama kita ialah kenal diri, ialah nama, bin, bangsa, rakyat negeri mana. Itu untuk terbit kita. Tapi kita dengan Tuhan tak guna kad ni. Akhirat kelak bila masuk dalam kubur, malaikat tak tanya mana kad kenalan. Tak ada. Dia tanya ma rabbuka, Tuhanmu apa dia? Wa ma dinuka, agamamu apa dia? Wa man hadzal rajul, siapa orang ni? Bawa 3 soal ya. Banyak lagi soalannya. Ma rabbuka, Tuhanmu siapa? Tuhanmu puja, ma rabbuka. Dia tak kata ma ilahuka. Ma rabbuka, siapa dia benda hak mu puja. Sudah, kita puja siapa? Lala ni orang dia pujanya, puja harta, puja anak, puja bini, puja tok lelaki, puja sai, puja harta, puja akaun, puja. Dalam 4-5 ni puja ni gapo dia hak sebenar-benar mu puja. Dia panggil Rabb. Kalau kita ni jenis orang ingat halal haram, harta halal kita terima, harta haram tolak. Duit halal kita terima, duit haram kita tolak. Pangkat halal kita terima, pangkat haram kita tolak. Arti kita puja Allah. Ketika tu kita sebut Allahu Rabbi, orang yang aku puja ialah Allah. Kata misal, wa ma dinuka, din kita panggil agama. Dan lain orang muda-muda panggil way of life, cara hidup. Cara hidupmu lagu mana? Kita kalau kita misal cara hidup orang kampung lain, cara hidup orang bandar lain, cara hidup orang Melayu lain, cara hidup orang Cina lain, cara hidup orang Menego lain, cara hidup gawat kerajaan lain, cara hidup orang petani lain. Itu cara-cara dia. Cara hak sebenarnya ialah Islam. Halal haram, takwa. Apa cara hidupmu? Al-Islam. Al-Islam dini. Islam itu cara hidup aku. Dalam ekonomi aku pastikan Islam apa ni halal atau tidak. Dalam ekonomi duit emas, orang panggil rasuah ni. Rasuah ada gila ni. Rasuah ni duit orang beri tapi tidak cara halal. 10 riyal pun rasuah tidak halal. 1 juta pun dah banyak belah mana pun dia tidak halal, tolong. Kalau ambil juga itu arti bukan cara Islam. Itu tidak din kita. Dan kebetulan dalam sembahyang kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari din. Din ni biasanya kita bermakna hari balasan. Ad-din makna agama dan ad-din juga makna pembalasan. Rupa je. Sama ada kita nak kata Maliki Yaumiddin Tuhan yang berkuasa hari agama apa ya? Sama ada kita terjemah Maliki Yaumiddin makna Tuhan yang apa namanya? Dia berkuasa membalas. Ya. Kerana agama ni ujung jatuhnya balas. Ujung jatuh kita ni ada balasan. Dia sebut kata agama, khasnya agama Islam, ujung jatuh kita ada balasan. Balasnya 2. Syurga neraka. Mandatory kita panggil, mandatory. Syurga neraka. Bila kita beragama, arti depan kita ni dibalas dengan neraka aku ni, ke dibalas dengan syurga aku. Fikir situ, insya-Allah selamat lalu kita. Pandailah kita bawa diri, tak payah polis duduk kedak rumah kita, tak payah polis duduk kaji kita sendiri jadi polis bagi jaga bagi diri sini. Kenapa? Maliki Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari balas. Dia Tuhan tidak balas lagu lain pada balas supaya dia ajar Al-Quran. Syurga neraka tu je. Sebab itulah alim ulama kata bila kita bermakna Yaumiddin makna hari balas, sepatutnya Tuhan kata Maliki Yaumil Jaza. Hak mana balas betulnya sebab Arab sebut al-jazai. Jaza yajzi jazaan. Bapa Tuhan tak kata Maliki Yaumil Jaza. Tuhan yang berkuasa hari balas. Kerana al-jaza tu makna balas tu. Bapa ditukar daripada al-jaza kepada ad-din.
nak beritahu pada kita bahawa sebarang pembalasan akhirat kelak tak terlibat dengan perlembagaan tak terlibat dengan mahkamahmu, tak terlibat dengan peraturan yang membuat. Buatlah akta banyak mana, buatlah anakmen banyak mana sekalipun, semua tu tak pakai kerja belaka. Pak pakai kerjanya ialah akta-akta aku dalam Quran ni. Dan sebab tu dia yaumiddin pun ialah, yaumul jazak pun ialah. Yaumiddin mana agama, jazak mana pembalasan, serupa balas pun balas cara agama. Yang agama sendiri tu mengajar kita apa ni, hati-hati supaya jangan dibalas dengan balas belaka. Itu dia. So baik, jangan jadi seorang lupa pada Allah. Hamba sebut tadi, orang yang mengatakan agama lain, politik lain, orang lupa kepada Allah. Hasil daripada kita lupa kepada Allah, Tuhan kata, aku akan melupakanmu dirimu sendiri. Mu tak ingat diri. Kita tak semayang, sedap tidur. Nak tidur tu siap dengan batak, buka aircon, lepas tu ada muzik pula, ni apa ni, spui bahasa tak panggil, supaya senang tidur. Orang bank ialah tutup habis segala pintu supaya tak masuk seorang bank. Ini tanda orang lupa diri. Apa sudah mu ni tidur nak mati, kok tidur nak bangun balik? Kalau mati dengan tidur lagu ni, tak tidur lagu ni, tidur nak jamu mata, bukan tidur nak mensihatkan tubuh, nak menyihatkan tubuh. Tidur, kalau kita tidur dengan tujuan nak sihat tubuh supaya boleh bangun semula sembahyang subuh, bangun tahajud, kita boleh pahala dengan tidur. Belan-belan tidur tu kita boleh pahala. Tapi kalau kita tidur tak ingat subuh ke apa, bukan kata boleh tak segera lah, tak segera abang, tak segera apa, aku lah wayak ke jaga kita, aku nak tidur malam pukul 8, senang bunyi sebab dia Tuhan tu. Ni tidur dosa. Jadi kalau kita jenis pandang mukmin, tidur pun boleh pahala, iaitu tidur nak jaga kesihatan. Nabi kita Muhammad SAW selama mana dia sembahyang tahajud pun belum subuh dia tidur untuk nak rehat tubuh supaya senang bangun semalam. Kita tak mata tidur tu niat kena boleh pahala. Kalau kita naik masjid juga, naik masjid masuk niat nak iktikaf, niat nak sembahyang Jumaat, niat nak jumpa saing, niat nak bayar hutang orang, niat nak dengar, nak pergi mengajar, niat nak pergi mengaji dan semua ni niat ni sebanyak mana niat sekalipun, kalau kena kata Allah boleh pahala belaka. Hatta kecil berok tu benar wudhu, tapi mana kalau kita niat dengan tujuan nak sihat tubuh, alhamdulillah boleh pahala. Sebab tu ada doa dia, masuk bilik air ada doa dia, keluar bilik air ada doa dia, supaya kita ni orang panggil dikawal oleh apa kita panggil, oleh suasana Islam. Ulaikumul fasiqun, inilah jenis orang fasik, orang yang lupa aku, akhirnya aku melupakan dia sendiri terhadap diri dia. Orang ni orang fasik. Kita Melayu panggil fasik, agama panggil fasik. Fasik ni makna sebenarnya seperti sebut semalam, fasik mana? Fasaqal qishrah maknanya buang kulit. Orang fasik makna orang yang buang kulit. Bila kita makan pisang, kita koyak kulit, buang, lepas kulit, kupas kulit. Dalam bahasa Arab dia panggil fasaqal qishrah, dia pasikkan kulit. Makan rambutan, makan durian, makan pisang, makan apa pasal ada kulit ni kita buang kulit tu, orang panggil fasaqal bahasa Arab. Begitu juga Islam buang kulit. Orang semayang, orang duk bang gege, orang duk semayang gege, orang bang, orang semayang, kita duk buat kena api. Orang ni fasik. Kenapa? Dia buang kulit. Orang tak leceh, dia ni Muslim ke kafir. Kalau Muslim sah dia di masjid, tidak kedai kopi. Bila duduk kedai kopi tidak waktu bang ni, dia fasik. Dia tak leceh, orang tak leceh, dia ni kafir ke munafik. Kerana kafir munafik fasik ni, apa nama ni, munafik ni ada tanda yang ialah ketika orang bang di masjid. Kalau tak pergi masjid dia buat kedai kopi ni, tak ada tanda dia ni Islam. Kalau kita berasa tanda tu kita biasa berdoa dengan lagu tu berasa tak apa. Sengah kau istilah tu kalau berasa sengah muncul, takut kata lagu tak berasa juga. Habis ya. Kalau kita misal semalam sekeping tanah, kita tanam motan, tanah derian, tanah duku, tanah langsap, tanah dokong, tanam berapa lagi, tanam macam-macam tanaman. Bila pokok tu ada daun molek, kita boleh siang lalu, ni pokok apa?
Kalau orang putih mari tanya kita ni, what is your name? What is the name this? Orang kita kata, this is name now rambutan. This is durian. Kita boleh wayak sesor pada orang putih, ni durian. Kerana daun dia lah betul. Hak ni rambutan. Kerana dia punya daun macam ni. Hak ni duku, hak ni dokong, hak ni lansap. Walaupun duku, dokong, lansap ni serupa, dekat-dekat daun dia, tapi kita boleh cek. Tapi apa kata kalau mari marah? Mari marah, mari banjir, atau hang api, ilah habis daun. Lu habis daun. Kita orang Melayu tak boleh cek. Bila daun tak ada dalam pokok tu, kita tak boleh cek. So orang putih, kita orang Melayu tak boleh cek. Nak kata, pokok rambutan kau ni, pokok rambah kau ni, pokok durian kau, tak boleh cek. Kerana kita boleh cam tu atas benda luar. Oh ni durian, kerana daun aku kenal. Oh ni pokok rambah aku boleh cam. Tapi bila bagian pandangan zahir tak ada, buang habis kerana kemarin, kerana luar habis sekali daun. So kalau putih kita tak boleh cek. Kenapa? Kerana tanda zahir tak ada. Jadi sebagaimana kita tak boleh cek pokok bila daun tak ada, luar habis. Begitu juga orang Islam. Orang Islam boleh cek kerana dia semaya. Tika bank, tika semua bank. Orang bank pun tak boleh semaya. Aku dah kopi ni Nathan ni kata gua kalau tak bahasa Sengah lagi kata tak kerti nama nak kata lebih pada tu. Jadi start daripada kita para hadirin kita sekarang, jangan lupa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita sendiri. Wanita Tuhan sebut la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati hum faizun. Dia kata tak sama penduduk neraka dengan penduduk syurga. Kita pun reti orang duduk syurga tak serupa dengan duduk neraka. Kita pun faham hak duduk neraka tak serupa dengan duduk syurga. Tapi sekali-sekala dia panggil tanzilul alim manzilatul jahil. Bila kita mengaji ilmu balaghah, ya ada cara kita bercakap, kita buat lalu orang tak reti. Benda orang reti dah kita buat lalu tak reti. Kata-kata tak sama orang syurga dengan neraka. Dah royak bapa yang muka kau tahu dah. Tahu sebab dia tak reti. Begitu Allah Ta'ala sebut la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Kita kata Tuhan wayak apa aku tahu belaka dah orang syurga senyalene suka hilang. Segala kesenangan atas dunia ni ada berlaku dalam syurga, segala penderitaan atas muka dunia ada berlaku dalam neraka. Orang tahu berlaku tu, tapi wayak apa Tuhan kata aku wayak ni macam nampak seperti tak erti gitu, macam tak sedar. Maka aku ayat la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Lepas tu ujung dia ashabul jannati humul faizun, penduduk syurga lah orang yang paling bertuah, orang paling bernasib baik. Dia ayat penduduk syurga orang bertuah, penduduk neraka dia senyap. Tengok sepatut dia kata gini lah, ashabul jannati humul faizun wa ashabun nar humul asqiya. Penduduk syurga orang bertuah, penduduk neraka orang menderita. Sebut dua lah, tapi betul ni dia sebut so. Hak so lagi hak neraka dua senyap. Buat senyap mana yang baru tak ada rego. Penduduk neraka ni sampah sarap, tak perlu dia peduli pun. Royak agak dia. Baru tak ada rego. Apa kata sampah sarap? Sampah sarap siapa dia nak kutip? MPKB kutipnya akhirat kelak. Segala amalan jahat kita ni sampah. MPKB tak ada akhirat kelak. Yang kena ingat boleh. Ini benda-benda gini sengaja bahasa yang digunakan oleh dalam Quran ni menyebabkan orang reti Arab tak payah mengaji macam orang Arab sendiri. Orang Arab sendiri dia reti Quran ni tak payah mengaji. Kalau kita orang Melayu reti Melayu tak payah mengaji. Cina nak reti Melayu kena mengaji dulu. Orang Arab dia reti Arab tak payah mengaji, muka dia Arab. Sebab itulah setengah Arab dia dengar Quran perkara bos catat. Betul Quran tidak Muhammad keluar. Mari lang. Mana boleh Muhammad boleh kecek macam ni bahasa yang baik. Penyusunan bahasa, penggunaan bahasa dengan psikologinya dengan berapa cukup dekat. Tengok ni ashabul jannati humul faizun. Penduduk syurga adalah orang tua. Penduduk neraka lagu mana tu ya? Dia senyap. Fikir sendirilah, ada otak tu yang kata. Allah. Kemudian disebut ada tanya Syekh dia. Syekh mana Syekh tanya? Beliau hari-hari. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini sindiran yang paling tajam yang pernah Allah beri pada manusia dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tuhan kata, ya Muhammad, Quran ni kalau waktu atas bukit, atas batu pejal, keras, pejal pun dia akan letak. Kuat tak kuat kesan Quran ni kalau waktu atas bukit yang berbatu pejal pun dia akan letak, hancur. Hati perut manusia lembek ni, tu Quran tak jadi apa. Itu satu sindiran yang baik kepada manusia. Kita ni, hati kita ni, sama ada kita nak mengkeraskan, sama ada kita nak melembutkan. Pada orang yang hati lembut, dia dengar qala Allah, dia dengar firman Allah Ta'ala, dia patuh. Kalau kita kata boleh mari, kalau mamisah kata boleh mari, sejak orang yang sebut boleh ni, main boleh ni, dia ada pistol, dia ada gari berapa, dia heret mahkamah, kita tak boleh buat. Tapi kepada orang yang bahasa jenis budak kecil, sebut, kalau disebut berapa tak ada apa, budak kecil kecil berapa, budak kecil sebut boleh, dia nak tengok boleh, muka boleh pakaian style dari jenis poncomel, maka dia bahasa tak ada apa. Begitu juga orang manusia ni, Melayu baik, Arab baik, berapa baik, sebut Quran, kalau kita ni reti bahasa Quran ni mari pada Allah, kita akan senyap. Bahkan bulu rumah kita akan berdiri dia sebut kata Quran, dia sebut Allah. Tapi pada orang yang tidak reti dengan Quran, sebut Quran tak ada apa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sidi, أنا أنهي هذه التفسير في هذا الوقت وتفضل. لا أنا متعمد الوقت. Wabi dulu, أنا أبي insyaallah. Kita ada Fadilatul Syekh daripada Azhar akan menjadi imam di Kelantan pada tahun ini, dan seorang lagi akan mari lagi sikit-sikit. Jadi mau nak beri sekat tu ujung pada lepas pada Syekh ni baca Quran dia bukti, kita akan sambung lagi perkara lain, iaitu kita akan baca Yasin sekali, lepas kita baca doa lain pada kita baca Yasin untuk derma kita boleh puasa sebagai disebut tadi. Kita juga akan tolong polis menyelesaikan masalah rompok samu yang dikena pada arahan baru-baru ini. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati rompok nyamu ni, dia beri balik betul. Harta dia ambil ni sama-sama rugi, arahan pun rugi, kerana arahan nak ambil harta ni dia beri pitih dah, pitih cagaran kita panggil. Kita pun hilang duit tu, dan pihak barang milik barang kemah pun hilang juga. Balik orang yang tuan punya barang kemah hilang harta dia, balik arahan hilang duit dia, sama-sama hilang belaka. Mudah-mudahan faham ni pada Syekh kita baca Quran ni, insya-Allah kita pakai baca Yasin sekali, lepas tu kita berdoa mudah-mudahan Allah fadhil insya-Allah.